Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Undang-undang yang dicipta dalam sesebuah negara adalah untuk menjaga keamanan negara itu sendiri dan tak dapat dinafikan juga dengan undang-undang ni membuatkan kita merasa selamat dalam negara kita. Tapi kan kadang-kadang korang ada rasa tak yang undang-undang tu macam tak betul, berat sebelah dan tak adil. Dulu ni pernah ada kes seorang lelaki telah dihukum atas kesalahan yang dia tak pernah buat. Dia tu pula adalah orang kurang upaya dari segi mental, lepas tu kena hukum. Hukuman dia pula adalah hukuman mandatory, iaitu hukuman mati. Dan part yang paling sedih tu, kesalahan tu dia memang tak pernah buat. Tak adil kan? So sebelum Nina mulakan cerita, Nina nak inform awal-awal dulu. Kalau korang dengar suara Nina pelik, sekarang ni Nina ada masalah sakit tekak, jadi suara Nina tak ada. So Nina kena buat video ni juga untuk korang, walaupun Nina sebenarnya perlukan rest supaya suara Nina kembali pulih. Jadi kalau korang ada petua macam mana Nina nak pulihkan balik suara Nina ni, korang boleh komen dekat bawah. Sebabnya masalah sekarang ni, kalau Nina cakap banyak, suara Nina akan hilang. Tapi apa-apa pun, Nina akan cuba yang terbaik untuk sampaikan cerita ni dekat korang. So without wasting any time, let's get started. So, cerita yang Nina nak kongsikan pada hari ini adalah tentang Joe Arridy yang berusia 23 tahun. Dia adalah panduan termuda dalam sejarah Amerika yang menerima hukuman mandatori. Disebabkan dia ni OKU dari segi mental, jadi dia tak faham tak apa yang terjadi pada masa tu. Dia tak boleh berfikiran waras macam kita dan dia tak tahu apa nasib yang dia akan terima. Apa yang dia tahu pada masa tu, sebelum dia dapat hukuman tu, dia hanya perlu menjalani hukuman dekat kawasan yang terkurung, iaitu dalam penjara. Ada satu part ni yang bagi Nina sangat menyedihkan. Bila orang tanya dia apakah hidangan terakhir yang dia nak makan, dia cakap yang dia cuma nak makan aiskrim je dan dia tak peduli itu adalah santapan dia yang terakhir kalinya. Bila Nina baca cerita ni kan, Nina rasa sedih yang teramat sangat sebab dia adalah OKU mental, orang yang tak waras macam kita, orang yang kurang sihat. So secara automatik Nina teringat satu kes yang pernah terjadi dekat Amerika beberapa tahun yang lepas tentang Jacob yang dikatakan membunuh adik dia. Sebab Jacob ni adalah budak autism kalau tak salah Nina. Sebenarnya kes ni agak menarik, tapi bila Nina nak ceritakan balik, Nina rasa sedih sangat-sangat. So kepada korang yang macam tak sanggup untuk dengar cerita ni, Nina harap korang stop sampai setakat ni je. So warden penjara sendiri cakap yang Joe ni adalah banduan yang terpaling happy. Even hukuman yang dia akan dapat masa tu sangatlah berat, iaitu melibatkan nyawa dia sendiri. Warden penjara siap gelarkan Joe ni sebagai the happiest man disebabkan Joe ni sangatlah naif. So sebenarnya siapa Joe ni, apa yang dah jadi dan apa yang dia dah buat. So Joe dilahirkan pada 29 April tahun 1915 di Colorado, Amerika. Dia dibesarkan oleh mak ayah dia sendiri yang bernama Henry dan juga Mary. Sejak Joe ni masih kecil, dia sebenarnya ada masalah percakapan. Dia tak pandai menggunakan perkataan untuk menuturkan bahasa. So lepas dia dibawa ke hospital untuk didiagnose apa penyakit dia, doktor sahkan yang dia ni ada penyakit sewel. Pada zaman tu diorang menggunakan istilah sewel ni kepada pesakit yang ada masalah IQ rendah. Masa tu IQ Joe ni cuma 46 dan dia memang susah nak memahami info yang baru ataupun orang cakap dia ni agak lembab. Apa-apa yang dia belajar dekat sekolah, dia susah nak catch up dan sentiasa blur je, tak faham apa benda. Korang bayangkan dia sepatutnya dapat perhatian dan didikan yang lebih, tapi sebenarnya dia dipulaukan. Baru setahun je dia dekat sekolah rendah, guru besar dia beritahu dekat mak ayah dia untuk bawa balik dia dan simpan je dia dekat rumah. Sebab apa? Sebab Joe ni tak mampu belajar macam budak-budak yang lain. Kesian kan? Kemudian masa dia umur 10 tahun, parents dia telah menghantar dia ke sekolah latihan untuk orang kurang upaya mental di Colorado. So dekat sekolah ni Joe telah tinggal selama beberapa tahun lah, sampailah semasa dia berusia 21 tahun dia lari dari situ. Okey, cukup setakat ni je latar belakang tentang Joe. Nina akan jam terus tentang apa yang terjadi sehingga membuatkan Joe ni kena tangkap dengan polis. Pada 15 Ogos tahun 1936, seorang gadis remaja yang bernama Dorothy Drain berusia 15 tahun telah dijumpai meninggal oleh mak dan ayah dia. Badan dia penuh dengan darah sebabnya dia telah ditikam dengan benda yang tajam dipercayai kapak. Bukan setakat tu je, Dorothy ni juga telah disentuh oleh suspek tadi. Dalam kes ni bukan Dorothy je yang kena serang, tapi adik dia juga telah menerima nasib yang sama, yang mana kepala adik dia kena pukul, tapi adik dia survive dan Dorothy ni mati. Sebelum dua adik-beradik ni kena serang, 2 minggu yang lepas, 2 orang wanita dekat kawasan tu telah diserang oleh suspek yang sama. Lelaki tadi tu kan digambarkan sebagai seorang yang pendek dan digelar sebagai Mexican ataupun orang Mexico. So dalam masa 2 minggu je dah ada 4 orang mangsa. So kes ni telah membuatkan penduduk dekat situ merasa sangat takut dan paksa polis untuk tangkap suspek dengan cepat. Diorang cakap sampai bila kes ni nak selesai? Kenapa polis lambat sangat bertindak? Nak tunggu ada mangsa yang seterusnya ke? Jadi polis ni mula rasa stres untuk tangkap suspek sebab kes ni terlalu hangat pada masa tu. Sampaikan penduduk dekat situ tunjuk perasaan dekat luar rumah ketua polis bandar. Kiranya pada masa tu penduduk dekat situ nak polis tangkap orang tu dengan cepat. Diorang memang dah takut nak duduk dalam rumah sebab diorang rasa dalam rumah pun tak selamat. So pada hari ke-11 selepas kejadian Dorothy tadi tu kan, seorang sheriff yang
yang bernama George telah ternampak Joe, dan masa ni Joe ni tengah melilau dekat kawasan stesen kereta api. Joe pula pada masa tu baru berusia 21 tahun dan dia ni pendek, tak macam American. Kulit dia agak gelap sebab parents dia ni imigran daripada Syria. So Sheriff ni terfikir tau, rupa fizikal Joe sama dengan ciri-ciri suspek yang dia cari selama ni, yang mana pendek, gelap dan rupa macam Mexican. Tapi kan Mexican dengan orang Syria kan lain muka dia, betul tak? Jadi Sheriff ni pun tahan Joe dan diorang telah investigate dia selama 8 jam, iaitu lebih kurang 2 hari. Tapi masa ni Joe memang tak buat apa-apa pengakuan. Lepas tu Joe ni dipanggil sekali lagi untuk beri keterangan. Bila Joe datang bagi keterangan, dia cuma ingat tentang soal siasat yang pernah terjadi dekat dia. Maksudnya apa yang polis pernah beritahu dekat dia masa soal siasat sebelum ni, itu yang dia ingat. So masa soal siasat tu, dia ulang balik apa yang dia dengar dulu, apa yang diingat, dan seolah-olah dialah pelakunya. Dia macam cerita balik lah, tapi dalam situasi tu dia pelaku, faham tak? Tapi kan statement daripada Joe ni selalu bercanggah dan bertukar-tukar. Bila polis tanya dia mana dia dapat kapak, dia tak boleh jawab. Yelah, sebab bukan dia yang buat kan. Walaupun banyak percanggahan, tapi Joe tetap didapati bersalah oleh Sheriff tadi. Padahal Joe mengaku dia bersalah pun sebabnya Sheriff tu kan manipulate dia dan soal siasat dia dengan secara agresif. Dia dah lah ada masalah OKU mental kan. Bila dah kena paksa macam tu, mestilah dia mengaku sebab dia takut. Kemudian ada seorang polis berpangkat ketua bernama Grady telah berjaya tahan suspek yang sebenar bernama Frank. So saksi yang pernah nampak Frank sebelum ni memang mengatakan ataupun mengesahkanlah itu memang suspek yang sebenar, dan dia adalah lelaki Mexico yang dia pernah nampak sebelum ni. Polis juga telah menjumpai kapak yang digunakan oleh Frank dan sepadan dengan luka yang ada pada Dorothy. Walaupun diorang dah jumpa tahu dalang yang sebenar, pelaku yang sebenar, tapi diorang still nak kaitkan Joe, tahu tak? Joe ni pula bila bagi keterangan, dia tak pernah bagi cerita yang konsisten. 10 orang polis interview dia, 10 orang tu jugalah dapat cerita yang berbeza-beza. Dia juga tak arif atau tak berapa tahu sangatlah tentang asas-asas jenayah. Bila diorang bawa Joe ni berjumpa dengan Frank cakap yang dia memang tak kenal Joe dan Joe memang tak terlibat pun dalam kejadian tu. So dekat sini kita dah boleh nampak yang Joe ni memang tak bersalah dan tak ada kaitan langsung, tapi dia tetap disabitkan dengan kesalahan membunuh. Manakala Frank pula memang didapati bersalah dan dia telah pun dijatuhkan hukuman mati. Jadi semasa perbicaraan Joe dekat mahkamah, peguam bela ni cuma menegakkan ataupun just fokus kepada yang Joe ni ada masalah mental dan dia tak patut dijatuhkan hukuman macam tu sebab macam illegal lah orang kata. Tapi peguam ni dia tak tegakkan kebenaran atau bagi bukti yang kukuh menunjukkan yang Joe ni tak bersalah. Diorang cuma fokus dekat masalah mental dia je. Diorang tak cuba buktikan kepada pihak mahkamah yang Joe memang tak bersalah langsung. Akhirnya hakim tolak hujah dan telah sahkan yang Joe bersalah dan akan dikenakan hukuman. Even pada masa tu dah ada 3 orang doktor psikiatri yang bagi keterangan dan sahkan Joe ni memang ada masalah mental dan IQ dia macam budak-budak umur 6 tahun, tapi hakim tolak juga. Sebab apa hakim tolak? Sebabnya diorang sendiri, pihak berkuasa ni dan juga orang awam percaya yang memang Joe bersalah. Kesian Joe, tak pasal-pasal kan. Geram pula bila baca benda macam ni. Akhirnya pada 6 Januari tahun 1939, Joe telah dijatuhkan hukuman mati di bilik gas. Staf penjara terpaksa bina kerusi yang khas untuk Joe supaya dia dapat duduk dengan baik, dan dekat atas kerusi tu diorang telah letakkan buku telefon sebagai booster seat. Sebelum hukuman ke atas Joe dijalankan, diorang ni telah ambil permainan kesukaan Joe iaitu kereta api mainan dia dan berikan kepada banduan yang lain. Lepas tu dia pun masuk ke dalam bilik gas tadi dalam keadaan yang tersenyum walaupun masa tu tangan dia tengah bergari. Pada awal tu Joe ni dilaporkan memang menggigil lah, tapi selepas seorang warden yang rapat dengan dia pegang tangan dia, barulah Joe ni macam calm down sikit. Selepas 72 tahun kes ni berlalu iaitu pada tahun 2011, barulah mahkamah telah keluarkan statement mengampuni Joe dan dia memang tak bersalah. Diorang kata diorang memang dah tak boleh nak buat apa-apa sebab benda tu dah pun terjadi dan undang-undang Colorado akan diubah menjadi lebih baik. Ini ke negara yang diagung-agungkan, negara yang rasa diorang ni bertamadun, negara yang rasa diorang ni hebat, tapi diorang boleh hukum orang yang tak bersalah. Itu pun lemah. Secara jujurnya memang Nina rasa tersangatlah sedih sebab kita tahu kan orang yang IQ rendah, diorang tak boleh fikir dengan waras. Lagipun dia memang tak buat pun. Memang tak adil untuk dia. Alright guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni tentang Joe. Nina nak minta maaf juga kalau suara Nina ni mengganggu pendengaran korang sebab suara Nina memang dah tak ada, dah hilang, dah tak tahu gimana. Tapi apapun, Nina harap korang suka dengan video Nina kongsikan. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification, dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram dan juga TikTok. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.